Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najmi A169803, wakil daripada kumpulan saya, akan membentangkan tentang kaedah pendidikan dalam pelancongan lestari. Sebagai pendahuluan, apa itu pelancongan lestari? Pelancongan lestari didefinisikan oleh World Tourism Organization sebagai pelancongan yang mengambil kira keadaan ekonomi masa kini dan akan datang, impak sosial dan alam sekitar serta menekankan keperluan terhadap pengunjung, industri, alam sekitar dan komuniti tuan rumah. Murphy 1985 turut mendefinisikan pelancongan lestari sebagai aktiviti pelancongan yang berterusan memelihara, menyediakan pelbagai kemudahan di kawasan yang mempunyai tarikan pelancong sama ada berkaitan dengan alam sekitar atau kebudayaan dan memudahkan struktur sosial di kawasan tersebut sehingga menjadi satu aktiviti ekonomi yang menyumbang kepada pendapatan negara dan mampu untuk meningkatkan taraf hidup komuniti setempat. Pelancongan lestari mengintegrasikan semua sumber daya yang wujud dan berupaya dibentuk sebagai produk pelancongan menarik. Terdapat 4 pembahagian utama sumber daya yang kerap dikenal pasti iaitu semula jadi, warisan, pertanian dan buatan manusia. Seterusnya, kaedah pendidikan terbahagi kepada dua iaitu formal dan informal yang terpakai kepada pelancong, penduduk tempatan, penyedia perkhidmatan atau tuan rumah. Negara yang melaksanakan pelancongan lestari adalah Malaysia, Costa Rica, Prinsip Island, Slovenia, Palau dan New Zealand. Pertama adalah Malaysia. Malaysia mempunyai 6 kaedah pendidikan yang digunakan dalam pelancongan lestari. Yang pertama adalah kaedah homestay atau inap desa, di mana ianya memberi pengenalan tentang gaya hidup dan adat budaya penduduk tempatan kepada pelancong asing. Seterusnya, melalui kaedah taman negara, kaedah ini dapat memupuk semangat para pelancong untuk memelihara dan memelihara flora dan fauna yang terdapat di dalam negara Malaysia. Kemudian adalah kaedah perkhidmatan kemudahan awam. Ianya menggalakkan pelancong asing untuk menggunakan pengangkutan awam supaya dapat mengurangkan gas rumah hijau. Terusnya adalah lawatan sambil belajar. Kaedah ini mendidik para pelajar di dalam negara untuk belajar tentang tempat-tempat pelancongan di dalam negara. Seterusnya adalah tong kitas muda. Kaedah ini dapat mendidik para pelancong untuk mengamalkan 3R iaitu recycle, reuse dan reduce terhadap sisa buangan yang telah disumbangkan oleh mereka. Kemudian kaedah aktiviti seni. Kaedah ini dapat mempromosikan seni dan budaya yang ada di dalam negara terhadap pelancong asing seperti bengkel canting batik atau pembuatan alat-alat muzik seni yang terdapat di dalam negara. Seterusnya adalah negara Costa Rica. Negara Costa Rica menggunakan kaedah pendidikan melalui konsep ekolodge. Ekolodge merupakan satu konsep penginapan yang menggunakan amalan mesra alam sekitar dalam pengurusan dan bahan. Contoh penggunaan racun perosak yang mesra alam, penensolat untuk tenaga, produk mandian berasaskan bahan semula jadi, penyedut minuman daripada bulu dan melaksanakan program plant a tree. Seterusnya, kaedah yang digunakan adalah tenaga yang diperbarui. Melalui tenaga yang diperbarui,
Ianya dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Yang terakhir adalah Ikrar Bebas Plastik. Ianya melarang semua produk plastik hanya dengan sekali pakai menjelang 2021. Ini bermakna semua pelancong hendaklah menggunakan produk yang dihasilkan daripada plastik bukan hanya sekali sahaja. Dengan ini, ia dapat mengurangkan kebergantungan para pelancong terhadap produk yang dihasilkan daripada plastik. Seterusnya, negara prinsip island. Negara prinsip island menggunakan kaedah pendidikan melalui projek air, iaitu memastikan air minuman bersih sentiasa ada. Kemudian, mereka juga menggunakan kaedah prinsip trust, iaitu satu prinsip trust yang merupakan pusat pemeliharaan penyu di Praia Grande. Seterusnya, kaedah yang digunakan oleh prinsip island adalah melalui peringatan kepada pelancong, seperti melarang pemberian gula-gula kepada kanak-kanak tempatan, menggalakkan pemberian barangan sekolah dan pakaian, tidak boleh membuang sampah di pulau tersebut, tidak boleh mengambil apa-apa benda untuk dibawa pulang, dan memberi sumbangan kepada institusi atau komuniti. Seterusnya, mereka juga mengamalkan kaedah projek kita semula, seperti mengurangkan penggunaan plastik, memupuk kesedaran dalam pengurangan dan penggunaan semula sisa, pertukaran 50 botol plastik untuk satu botol keloli tahan karat yang boleh digunakan semula dan yang juga disebut sebagai botol biosfera yang dapat diisi dengan air pancut. Negara seterusnya pula adalah negara Slovenia. Negara Slovenia menggunakan kaedah Greenscape of Slovenian Tourism yang mempromosikan pelancongan lestari dan menyediakan standard kualiti yang harus dipatuhi oleh semua destinasi, penyedia perkhidmatan serta operator yang terlibat sekiranya mereka ingin mencapai status Slovenia Green. Mereka juga menggunakan kaedah melalui pengangkutan hijau. Pengangkutan hijau yang digunakan adalah seperti penggunaan CNG iaitu gas metana sebagai sumber tenaga kepada bas pengangkutan awam tersebut, penggunaan bas elektrik mini dan perkhidmatan bisikeli iaitu basikal awam yang boleh dikongsi. Seterusnya, mereka juga menggunakan kaedah landscape fizikal, di mana Slovenia merupakan negara Eropah yang mempunyai banyak hutan dan saliran. Kemudian, mereka mengamalkan kaedah transformasi pusat bandar ke zon berjalan kaki, seperti melalui kenderaan di dataran, turapan tepi jalan yang diperluas, penanaman pokok diperbanyakkan, serta sungai bebas daripada trafik awam. Negara seterusnya adalah Palau. Palau menggunakan kaedah pendidikan melalui ekspedisi Palau yang bertujuan untuk pendidikan kepada 10 pelajar University Wetland pada setiap tahun untuk berkayak menjelajahi pulau ini. Mereka akan belajar tentang batu karang, hutan paya dan budaya tradisi. Seterusnya, mereka menggunakan kaedah melalui penerbitan filem seperti filem Corollary, iaitu filem Corollary dan Palau Expedition.
tentang mempelajari alam sekitar dan memupuk kesedaran terhadap pelancong tentang pemeliharaan tentang flora dan fauna di negara Palau. Seterusnya, mereka juga menggunakan kaedah ekonomi eko seperti menggunakan seni bina dan bahan tradisional pulau, memasak makanan lazat menggunakan makanan tempatan dan menyediakan kedai kraf untuk seniman pulau. Negara seterusnya adalah New Zealand. New Zealand menggunakan kaedah pendidikan melalui kaedah penuraian air hujan untuk kegunaan domestik. Seterusnya, mereka juga menggunakan produk pencuci bebas kimia, iaitu menggunakan bahan semula jadi dan selamat untuk alam sekitar. Kemudian, mereka menggunakan kaedah pemerhatian hidupan liar dalam habitat asal seperti ikan lumba-lumba, burung kiwi dan paus. Mereka juga menggunakan kaedah pendidikan melalui stesen mengecas kereta elektrik supaya ianya dapat menggalakkan penggunaan kenderaan tanpa bahan api. Mereka juga menggunakan kaedah Maori culture, iaitu melawat mare, melihat demonstrasi menenun dan mengukir serta mempelajari kisah mitos dan legenda Maori. Kaedah yang terakhir yang digunakan oleh New Zealand adalah kaedah Tiaki Promise. Ianya merupakan inisiatif untuk menggalakkan pelancong dalam dan luar negara untuk menaruh ke New Zealand. Terdapat 5 cara dalam Tiaki Promise, iaitu melindungi alam sekitar, menjaga kebersihan New Zealand, memandu dan dengan berhati-hati, bersiap sedia dan menunjuk rasa hormat. Sekian saya. Terima kasih. Jumpa lagi.